Ramai orang yang masuk dalam, dia cakap nak jumpa dengan Safi yang suruh datangnya ke office. So, okay, saya tanya dia nama apa. Semua orang yang cerit, oh, you tak tahu ke nama dia. Sebabnya saya tak tahu nama dia. Lepas tu saya call dengan Safizah. Lepas tu saya tengok pandang di sana, dia terus masuk di dalam, ramai orang. Saya tak boleh kontrol dengan dia. Hari ini kita ada publish satu berita mengenai bukan setakat PPP saja, tapi semua parti-parti di negara ini. Salah satunya mengenai PPP lah. Jadi mereka tak puas hati. Jadi kalau mengikut peraturan atau undang-undang, mereka kalau tak puas hati dengan berita itu, mereka sepatutnya boleh gunakan undang-undang untuk mendapatkan penjelasan, termasuk melalui mahkamah ke ataupun polis ke. Tapi apa yang mereka buat, mereka menyerbu bilik operasi kita dekat sini, dan mereka juga telah menyerang seorang kita punya jurnalis, kita punya reporter. Mereka telah pukul dia dekat pejabat pengarah kita. Dan parti ini parti kerajaan, Barisan Nasional, dan dalam keadaan sekarang macam ni dan mereka melakukan benda ni, saya rasa mereka sebenarnya tidak mengikut peraturan undang-undang. Dan Datuk KBS seorang peguam yang sepatutnya tahu peraturan dan undang-undang, tapi dia tak ikut. Inilah akibatnya. Kalau seorang yang sangat berkuasa dalam diri dia dengan parti dia datang bos dekat kita punya pejabat, mereka stand still dekat pejabat kita, dekat editorial kita, sambil tak bagi kita punya staff semua tak kerja. Ini yang mereka lakukan. Ini akan betul-betul akan backfire Barisan Nasional. Mereka sepatutnya lebih berhati-hati. Kita sebagai pemberita, tugas kita untuk publish semua berita-berita yang diberi oleh kita punya masyarakat. Kalau mereka tak puas hati, mereka boleh jumpa kita penjelasan dengan cara baik. Kalau tak puas hati, mereka boleh gunakan undang-undang untuk mengambil tindakan. Bukannya datang macam ni dengan 50-60 orang, tutup jalan, tutup pejabat, merompoh masuk pejabat kita dan menyerang reporter kita. Inikah cara parti PPP punya kerja? Inikah cara mereka? Saya rasa sedih dengan parti PPP. Dia salah seorang ahli dia yang ikut Datuk KBS rampas handphone kami punya pengarah. Pengarah maksudnya? Pengarah Malaysia Nanban. Okay. Untuk mendapatkan nombor pemberita yang melaporkan berita ini. Mereka, terutama parti politik, selalu melaungkan kebebasan berucap lah, kebebasan akhbar lah. Inilah parti kita, Parti Barisan Nasional. Dia punya salah satu cabangnya PPP itu. Tapi tadi Datuk KBS kata dia dapat jemputan dari Malaysia Nanban untuk berbincang. Dia bukan jemput, kita tak jemput dia. Dia telefon kita, dia kata dia nak jumpa sebab ada benda nak bincang. Kita tak jemput dia. Dia tiba-tiba, kita hormat dia sebagai salah seorang presiden dalam Parti Barisan Nasional, Parti PPP. Jadi kita hormat dia, jadi kita jemput dia. Okey, dia nak jumpa, dia tak beritahu apa sebab. Dia kata nak jumpa dengan pengarah. Okay, kita jemput datang. Tapi bila dia datang, inilah anda boleh nampak berapa ramai yang datang. Tapi dia cakap pengurusan ada minta dia bawa semua ahli datang. Tak ada. Tak ada. Kita punya tempat bukan kawasan stadium ke, ataupun bilik mesyuarat ke, ataupun orang kata apa, ini dewan ke. Ini tempat kerja. Macam mana kami nak jemput satu kumpulan yang besar? Anda sendiri boleh tengok kawasan kita. Macam mana nak menampung begitu ramai. Dan bilik pengarah kita boleh duduk 3 orang saja maksimum. Tapi dalam tu 20 orang sekali masuk. Merompoh masuk.
Rempur maksudnya memang mereka tolak. bang, Mereka tolak pintu dia orang masuk. Pintu ni ada lock. Dia punya safety lock. Mana hanya yang authorized saja boleh masuk. Bila kita staff nak masuk dalam, dia orang rempur masuk. Staff masuk. Masa staff kita nak masuk naik atas, dia orang rempur masuk naik atas. Lepas tu dia orang pergi masuk dalam pejabat pengarah, dia orang tak mau keluar. Walaupun pengarah dah keluar, Datuk KWS dengan Datuk Chandra Kumaran duduk dalam, tak nak keluar. So are you planning to lodge a police report? We already send our staff to police room. Which balai ya? Balai Polis Cinjang. Sekalian dia sebenarnya. Just now they already went to Kasipile, the completely shut down, and now they're going to Cinjang. The journalists who do the reporting on the news is not here, but they already harass our other journalists. You think what will happen? That journalist came here. Any safety for him? Any safety for our journalists? Journalists should be free. They should not touch the journalists. That is the law. Not simply say it's a law, they cannot touch the journalists. But the original journalist is not here, he's in Kelang. But he's not here, but they already harassed the other journalists. Most probably we're going to sue him. Su PPP or Su PPP. PPP And KWS. He said we are half Indian. What do you know about Indian? Why did he need to say that? Because we are Muslim, Indian Muslim. In one context, what he say on this after this work? He's not happy with the news. Okey, macam ni ya. Okey, Datuk. Dia kata yang penulis itu tak nak datang. Okey. Dia hanya boleh datang ke balai. Okey. So dia suruh kita semua pergi balai lah. Okey. Apa kita kata, tak payahlah kita tak nak besarkan isu ni. Tak nak pergi balai semua ni. Okey. Hanya bagi bukti lah. Yes. Dia tulis sesuatu, kalau bagi bukti, kita pergi. Bukti tak ada. Dia tak boleh bawa bukti, dia tak ada bukti. Tipu. So sekarang dia kata, yang orang tulis tu dari Banting. Dan Wah. lepas tu dia cakap Klang. Ha. Lepas tu dia cakap Balai Polis Sentul. Tak tahu manalah dia lah. Wah. Yang kita tahu dia tak akan datang. So pengurusan dah janji kalau dia tak boleh bagi bukti dan cerita itu betul, dia akan minta maaf secara rasmi dalam surat khabaria. Alright. Muka depan, Datuk. Muka depan. So kita kata okeylah. Kita pun tak nak ada orang nak buat kerja kan. Tapi dia yang suruh kita datang. Betul. Ada information news dah keluar. Kita datang sini, kita ambush. What else they say? Kita ambush lah, kita masuk, tak ada. Tak ada. Kita tengah masyarakat, dia orang kata datang sini kita ada bukti. Ha. Semua dia datang sini lah. Tapi bukti tak ada. Dia kata dia boleh tulis lah, dia ada hak untuk tulis. Apa juga dia suka dia boleh tulis. So untuk kita, kalau dia bagi bukti kita tidak ada kes. Kalau tak ada bukti, dia cakap dia minta maaf. So did you give a deadline on when they have to produce the evidence? Tomorrow. Tomorrow. By tomorrow, huh? Tomorrow. But they say tomorrow. Kita tak nak bagi deadline. We want today. Dia kata tak apalah today. Dan kita ada pegawai-pegawai polis. Dia kata okay untuk Settle down. we don't want anything, an issue. Very good. They handle it very well. Kita punya pegawai keselamatan polis tengok very good. Orang kata dia tak handle, dia handle very well. Tak ada masalah. Kita tanya kepada Kementerian Dalam Negeri dan IGP. Management said you can call all your members and come here. Now you come. Half an hour you come. I give you the bukti. So kita pun lebih kurang setengah jam kita datang lah. Betul. Dari Kampung Atap saja. Yes. Not far. Not far. Tapi sampai sini macam-macam cerita lain lah. Of course adalah sikit raising the voice, lowering the voice, adalah sikit biasa. Tapi isu kita tunggu bukti saja. Dan dia kata ada satu insiden. Untuk insiden itu saya minta maaf. Dia cakap satu kameraman kena tolak ke apa ke, tak tahu lah. Tak apalah, apa isu pun dalam. Untuk insiden itu, untuk kepada pengurusan saya dah minta maaf.
Dan kalau dia ahli PPP, kita akan ambil tindakan disiplin. Itu saya serius, okey? Saya seorang pegawai undang, kita tak boleh biarkan perkara macam itu. You akan buat polis report tak? Ada report lah, tak payah report lah ini. Boleh polis report ini akademik saja. Ini sudah shock sekarang. Ada sikit hal polis report. Polis ada banyak kerja lain lah. Banyak orang hilang mau cari rumah kena rompak. Ini ahli politik, terang aja selalu pergi buat polis report untuk apa? Dia orang ada kerja lain menjaga rakyat. Pengurusan pun cakap lah polis report senang saja. Saya tulis apa saya suka, hanya pergi buat polis report. Adalah tunjuk bukti kita jalan. Tak ada bukti minta maaf, isu habis. Yes. Betul.